Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Terima kasih kerana sudi menonton video kali ini. Dalam video kali ini saya akan berkongsi bagaimana kita boleh membangunkan bahan pembelajaran interaktif dengan menggunakan kaedah augmented reality. Okey. So dalam pembangunan bahan ini, okey, saya akan menggunakan ZepWorks. Okey, ZepWorks ialah satu aplikasi web di mana kita boleh bangunkan bahan-bahan pembelajaran berbentuk augmented reality. Okey. So terlebih dahulu saya perlu nyatakan bahawa dalam augmented reality dia tiada mobile app yang universal untuk membaca ataupun mengimbas semua bahan augmented reality. So untuk ZepWorks, okey, kita perlu memuat turun dahulu aplikasi Zepa, okey, daripada Google Play ataupun App Store ataupun Huawei Gallery. Okey, tapi dari pengguna mereka ada pilihan, okey, sama ada menurun aplikasi Zepa ataupun menggunakan QR reader, kerana dalam tunjukkan bagaimana kita boleh bangun ataupun create 3 jenis tricks. Okey, so kita akan mulakan. So terlebih dahulu kita perlu mendaftar. Kalau belum ada account, kita perlu mendaftar di ZepWorks. So jangan keliru dengan Zepa ialah aplikasi untuk mengimbas. ZepWorks ialah di mana kita bekerja untuk membangunkan sebagai pembangun bahan. Okey. So kita boleh register ataupun mendaftar secara percuma. Ada 3 pilihan, sama ada business itu berbayar, okey, education juga berbayar. So untuk percuma kita gunakan hobi. So saya tak akan tunjukkan di sini bagaimana proses pendaftaran tersebut. So bila kita dah daftar, kita akan dapat projek percuma, dipanggil projek. Okey, percuma sebanyak 5 projek. So saya dah gunakan beberapa. So saya ada 1 ataupun 2 sahaja lagi. Okey, so kita akan mulakan. Okey, sebelum itu mungkin kita nak tengok dulu. Okey, ini adalah sampel. Ini adalah salah satu jenis augmented reality yang kita boleh bangunkan melalui ZepWorks. Okey, kita panggil widgets. So saya tunjukkan dahulu widgets, sebab dalam video ni saya nak tunjukkan widget sahaja. Satu lagi akan ditunjukkan, saya akan kongsikan di video yang lain. Okey, so kita tonton dulu. Ini ialah dalam bentuk widgets. Okey, so dalam bentuk widget ni, bila kita imbaskan telefon pintar kita, dia akan keluar beberapa bahan yang kita telah masukkan, okey, ke dalam projek ini. Okey, so kat sini saya dah masukkan 6, okey, maksimum 8 bahan yang kita boleh masukkan, dan dia akan bergerak, okey, pusing sini, okey. Dan bila kita klik pada salah satu bulatan ni, dia akan keluarlah bahan yang kita dah kongsikan ataupun kita masukkan di dalam projek kita. Okey, ni dalam bentuk image.
Ini dalam bentuk video daripada YouTube, jadi kita boleh masukkan ke dalam bahan kita. Dalam bentuk audio, okey, dalam bentuk web dan sebagainya. So itu lebih kurang tu menggunakan ini menggunakan pengimbas QR. Okey. So konten yang sama boleh juga dilihat. Okey, cuma cara mengimbas tu berbeza. Okey. So saya dah maklumkan tadi, kita pengguna ada pilihan sama ada untuk membuat turun aplikasi Zappa ke dalam telefon bimbit ataupun menggunakan QR reader. Okey. So ada pilihan. Okey. So kita teruskan dengan bagaimana kita nak gunakan widgets, okey, projek kita. So saya akan klik pada new project dan dia akan bagi kita pilihan untuk memilih jenis projek. Okey. Ini yang telah saya gunakan yang lepas, widget. So dia akan berada di sini. So satu lagi yang saya akan gunakan ialah designer. Okey, designer. Jadi dua jenis projek ini ialah jenis yang mudah untuk kita bangunkan. Bagi saya, sesiapa saja pun boleh membangunkan, utamanya non-programmers. Okey. Kalau anda tuan-tuan berkemahiran menggunakan Unity, for example, sebagai contohnya, boleh muat turun studio, dan boleh buat dalam bentuk 3D dan sebagainya. Kemudian kita ada juga Universal AR ni agak menggunakan SDK. Jadi dua studio dan Universal AR ni memerlukan pengetahuan yang agak tinggi dalam bidang programming. Bagi widgets dan juga designer ni very straightforward, mudah bagi saya. So projek yang kita akan buat ialah dalam bentuk widgets. So widgets tadi, hasilnya tadi saya dah tunjuk dalam video sebelum ni. Jadi saya akan select dan continue lah. Okey. So dalam kita bangunkan, bagaimana aplikasi ataupun Zappa tadi boleh membaca, dia perlukan trigger. So trigger yang secara automatik yang dah dibangunkan secara automatik melalui sistem ialah dalam bentuk zap code. Ini dipanggil zap code. Kita boleh juga add new untuk satu lagi jenis trigger, iaitu menggunakan QR code, dan satu lagi ialah dengan menggunakan URL. Okey. So kita namakan dulu projek ni. Contoh bahan yang saya nak bangunkan ialah berkaitan dengan public speaking. Okey. So kita dah kita lihat action ni. Ni tak perlu dulu lah. Kemudian dari segi triggers tadi, balik pada triggers, kita dah ada satu. So kita akan tambah lagi dua. Zap code kita dah ada. Sekarang saya nak bangunkan create QR code. Just klik pada QR code ni. Kemudian just create trigger. So kita dah ada dua jenis trigger sini. Kemudian satu lagi ialah deep link. Untuk deep link ni sebenarnya kalau pelajar kita ataupun pengguna, bila mereka ingin mengimbas bahan kita dalam bentuk augmented reality, mereka tidak ada aplikasi Zappa, ataupun pengimbas QR, mereka boleh memasukkan link ataupun URL yang kita berikan. Jadi ini satu kemudahan yang diberikan oleh Zappa ataupun Zapwork. Lebih mudah lah. So kita just create trigger di sini.
Alright. So kita dah ada ni. Kemudian nanti kita boleh muat turun dan kita boleh masukkan ke mana-mana bahan yang berkaitan. Ataupun medium yang berkaitan, yang sesuai. So sekarang saya nak masukkan, tajuk saya ialah public speaking. Saya nak masukkan bahan-bahan yang berkaitan dengan public speaking. Saya boleh masukkan 8 jenis ataupun 8 bahan yang berbentuk video, image, audio dan sebagainya. So kita just edit with widgets tadi. Saya tutup dulu yang sini. Ini ialah jenis-jenis bahan yang kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan image, satu image ataupun beberapa image sebagai foto album. Kita boleh masukkan video daripada YouTube, daripada Vimeo, ataupun kita juga boleh muat naik video daripada mesin kita, laptop kita. Ini ialah daripada segi audio. Kemudian kontak, kalender dan juga web link. So bergantung kepada projek yang tuan-tuan bangunkan. Tidak semestinya kesemua jenis bahan ini perlu dimuat naik ataupun dimasukkan dalam projek. So ini kosong lagi, tiada bahan lagi yang saya kongsikan. Kemudian daripada segi upload center image, ini ialah kalau kita perhatikan tadi, mungkin kita ulang balik sedikit video ni. Alright. Image ini, center image ni berada di tengah ni. Kalau kita masukkan image, satu image ni, dia akan keluar lah. Image yang kita masukkan, that is center image. Kalau tuan-tuan dengar tadi ada lagu itu ialah secara by default. So kalau kita nak ubah bunyi lagu latar belakang tu, kita boleh gunakan upload audio ataupun lagu bunyi yang berada di sinilah. Kita just upload. So kalau saya tak upload, tadi bunyi dia macam tadi itulah dalam video yang saya tunjukkan dalam sampel. So dalam public speaking ni saya merancang untuk memasukkan beberapa image dalam foto album. Kemudian mungkin satu ataupun dua video daripada YouTube. Straight away daripada YouTube. Dua video ni. Kemudian saya juga akan memasukkan web link. Web link ni mungkin ini ialah web. So apa saja URL yang kita ada, contohnya dalam bentuk Google Form dan sebagainya, kita masukkan dalam bentuk web link. So katalah kita ada file dalam kita punya Google Drive, PDF contohnya, kita create link daripada PDF yang kita dah masukkan di dalam Google Drive kita, dan kita gunakan feature web link di sini. So saya nak masukkan dahulu video yang dah ada di sini. So apa yang perlu saya buat ialah saya pergi kepada video yang saya nak masukkan. Contohnya 10 tips for improving your public speaking skills. Ini ialah video yang saya nak kongsikan dalam bahan pembelajaran saya. So apa yang saya perlu buat ialah copy URL video tersebut. Kemudian dalam Zapworks saya klik pada video. Kemudian saya pilih sumber video ialah daripada YouTube. Kita juga boleh ambil daripada Vimeo ataupun upload. So kalau kita, sebab video saya berada di YouTube, so saya just letakkan saja.
Okey, klik pada YouTube tersebut. Okey, dan dia akan semak sama ada URL yang kita masukkan tu betul-betul wujud ataupun tidak. Okey, dia kata valid, kemudian sama apa yang kita nak lah. Okey, tajuk dia 10 tips for improving your public speaking skills, dan kat bawah ni pun dah ada. So use this video. Mudah saja. Okey. So kita dah ada satu video. Okey. Dan tajuk ni kita boleh tukar. Okey. So kalau kita lihat sini tak berapa jelas. Okey, sini ialah tajuk dia. So kalau terlalu panjang ni dia tak muat lah. So mungkin kita boleh pendekkan. Okey. Tajuknya di Zapwork. Okey, kita boleh edit sini. Okey, edit di sini. Contoh dia. Okey, okey, contohnya ni pun masih lagi panjang. Okey. So kita bila kita tukar tajuk di sini, kita tidak mengubah tajuk di video tersebut YouTube. Okey. Ini sebagai label sahaja. Okey. So kita dah ada satu. Okey. So kita ambil satu lagi, mungkin video lagi, public speaking anxiety. Okey. So ini ialah video yang saya nak kongsikan. So sekali lagi saya klik pada URL dan saya copy, masuk lagi kepada Zapworks, dan kita nak masukkan video tersebut daripada YouTube. Okey. So kita pastekan. Okey. Kita use this video. Sekarang kita ada dua bahan yang kita telah masukkan. Okey. Berapa banyak bahan yang kita boleh masukkan? Seperti saya sebut di awal tadi, maksimum ialah 8. So kalau kita ada 2 tadi, okey, setakat 2 ni dia akan letak di bersebelahan lah. Okey. Okey. So satu lagi bahan yang saya nak masukkan ialah daripada website. Okey. So saya copy. Okey, URL, dan website ialah web link. So saya boleh masukkan okey URL dia. Okey. Kemudian dari segi kita boleh untuk nanti dia akan keluar okey gambar di sini. Okey. Web link dan sebagainya. Okey, so apa yang kita boleh buat ialah kita sama ada kita upload custom image ataupun kita generate screenshot. So saya cuba generate screenshot dahulu. Kita lihat hasilnya nanti. Kemudian kita create web link. Okey. So tajuk dia hanyalah web link di sini. Okey. So kita boleh tukarlah, mungkin berkaitan dengan website tersebut. Kita boleh tukar label dia sini. Okey, mungkin kita boleh ke better communicator. Contoh Okey, so sekarang kita dah ada 3. Okey, kita dah ada 3. Bagi image pula, okey, dia sama. Okey, kita perlu upload, ataupun kalau kita dah ada image yang sebelum ni, kita boleh letakkan ataupun just klik pada image di sini. Contohnya saya klik di sini. Okey, dia akan keluar lah. Okey, dia akan keluar di sini satu image. Okey, kalau saya cuba tunjukkan macam mana kita nak upload. Okey, mudah saja. Image, ada button upload ni.
kita upload kita punya image. Okay, so kita upload daripada Google, Drive kita lah. Mungkin daripada download sini mungkin ada gambar image. Contohnya image di sini. So pastikan image yang bersesuaian dengan projek kita lah. So dah ada di sini. Alright, so kalau kita klik di bahagian ni, kita boleh nampak lah, kita boleh preview. Kalau kita pergi ke sini, kita boleh preview di dalam ni. Sama ada video tu betul ataupun tidak. Cuba kalau di sini, kita boleh preview. Dan sini nanti bila kita klik di sini, dia akan keluar satu lagi pop up. So tu cara nak menyemak lah sama ada bahan yang kita dah kongsikan tu betul ataupun tidak. So saya nak masukkan foto album. Saya tak nak dalam bentuk image sebab image hanya satu image. So saya boleh delete yang bahagian ni. Just delete pada bahan tersebut dan confirm lah. So saya nak masukkan foto album. So saya nak upload images. Beza dia. Tadi kalau image hanya upload image, yang ni upload images. So saya boleh masukkan banyak images. Contohnya di sini. Bentuk-bentuk macam ni saya nak masukkan. Beberapa image. So dalam bentuk foto album. So boleh flip. Nanti user boleh tengok satu per satu. So dia dah masuk sini. Selected images kat sini. So kita use selected images. Dia dalam bentuk foto album. So kita boleh edit. Contoh dia tips. So kita dah ada part. Mungkin saya nak juga buat satu practice melalui images ni. So saya akan klik sekali lagi. Dan saya akan upload images. So saya nak masukkan beberapa tajuk public speaking yang mereka boleh pilih. Untuk mereka buat latihan ataupun practice. So dia akan upload. So 6 bentuk poster ataupun image yang saya dah upload. Use selected images. So ada satu lagi foto album. Mungkin saya nak namakan dia sebagai practice. So saya akan bagi arahan di dalam kelas mungkin untuk pelajar-pelajar pilih salah satu tajuk ni dan mereka practice. So sekarang kita ada 5 content. 5 jenis bahan. Kita ada 3 lagi ruang kosong yang mungkin kita boleh masukkan sama ada dalam bentuk audio podcast ataupun audio, ataupun dalam bentuk web link, satu lagi web link dan sebagainya, mungkin kalender. So maksimum kita boleh masukkan 8. Katalah kita nak masukkan bunyi sound. Katalah kita dah ada. Bila kita dah ada, dia akan tunjuk di sini lah. Kalau tak ada, kita kena upload sound dan kita cari di local drive. Mungkin di sini tak ada. Kita kena cari MP4. Sorry, MP3 MP3.
Okey, katalah MP3. Okey, yang ini yang saya nak masukkan. So dia akan upload dan juga size dia. Okey, kemudian dia akan Zipify. Okey, Zipify. So kita boleh juga, alright, yang berkaitan lah. Maknanya audio berkaitan, mungkin dalam bentuk kita punya sharing dalam bentuk audio tanpa video juga boleh. Okey. Right, so kita ada 6. Okey, kalau kita nak tukar, just kita delete salah satu ni. Okey. Dan the next step is, okey, sepanjang kita isi masukkan bahan-bahan ni, bila-bila masa sahaja sebenarnya kita boleh buat preview. Okey, preview ni kita perlukan Zappa, okey, dimuat turun dan dipasangkan di dalam mobile phone kita lah, telefon bimbit kita, dan kita launch Zappa, okey, aplikasi Zappa, dan kita scan, dia akan keluar, okey, bentuk dia seperti yang saya tunjukkan di sini. Okey, ni dalam bentuk image. Okey, music tu dalam bentuk, okey, bentuk ni lah, bentuk default. Yang ni video. Okey. So dia akan berpusing, berputar. Okey, sekarang ni ada 2, 4, 6, lebih kurang macam bahan kita lah. Okey. So kita boleh preview, tetapi bahan kita belum lagi live. Maknanya kalau kita kongsikan kod tersebut, okey, pengguna tidak boleh mengimbas. Kalau mengimbas, dia tak ada, bahan-bahan ni tak akan terpapar. Okey, so kita kena publish. So bila kita dah publish, katalah kita ada buat perubahan. Okey, kita ada buat perubahan. Katalah bila kita buat perubahan, kita tak nak pula yang ni, kita delete lah. Kita delete Kita delete. Apa yang berlaku ialah kita perlu republish. Kalau kita tak klik pada publish ni, tadi dah publish yang ni dah live sebenarnya, tapi kita buat editing. Okey. So dia akan keluar balik warna merah ni. Kalau kita tak klik pada button publish ni, okey, pelajar kita imbas, dia akan masih dapat lagi yang lama lah, yang masih lagi, yang sini tak ada, yang sini masih lagi, sound tadi masih ada lagi. So kita kena klik publish. So apa saja perubahan yang kita buat, kita delete, kita tambah bahan, kita kena publish, dan dia akan maklumkanlah bila sebenarnya kita last publish. Okey. So katalah saya nak upload ataupun gunakan center image. Okey, center image di tengah-tengah ni Ni sebagai kita punya brand mungkin. So kita boleh pilih salah satu. Kalau kita nak pilih salah satu yang kita dah upload di sini. Okey. Contohnya mana tadi? Hilang. Okey. Saya gunakan di sini. Okey. Saya nak gunakan yang ni. Upload. Okey, kita boleh upload, upload ataupun kita gunakan yang sedia ada. So saya dah tukar. Okey. Kemudian kita publish lah. Setiap apa saja kita perubahan yang kita buat, kita kena publish semula. Okey, background sound tadi pun sama juga. Okey. Katalah kita nak gunakan yang monolog Rockstars ni kalau yang sedia ada, kalau tak ada kita kena upload macam biasa Okey, katalah this one. So dia akan direct ada kat sini. So kita boleh preview. Okey, kita boleh dengar. Okey, kalau kita tak rasa seronok dengan lagu tu, mungkin kita kena upload yang lain ataupun gunakan audio sound yang lain. Okey. Okey. So let's say kita dah ada situ. Okey.
dan kita publish. Okay, so kita dah selesai dah. Okay, dari segi pembangunan bahan. Sekarang kita nak kongsikan kita punya Z code ataupun triggers yang kita dah buat tadi. Okay, ada beberapa cara. Pertama yang ni kita boleh download. Okay, download. Okay, dia download hanyalah okay, dalam bentuk zip code sahaja. Okay, kemudian kita akan muat turun PNG. Okay, dan kita boleh juga pilih different color sebenarnya. Okay, kita boleh pilih different color. Katalah kita nak tukar dia jadi orange ataupun warna biru. Okay, by default dia warna hitam, so kita save dia lah. Okay, so color ni tak ada masalah sebab kalau kita print black and white pun masih lagi sama juga. Okay, maknanya boleh scan. So kita boleh download PNG ni. Okay, ni zip code. Okay, zip code hanya boleh diimbas melalui aplikasi Xepa. Tapi kita ada lagi dua jenis tadi Okay, tiga jenis trigger tadi. So kita satu ialah zip code. So sekarang kita nak download juga QR code untuk orang yang pelajar yang tiada Xepa. Okay, kita boleh gunakan QR code. Okay, so QR code ni lebih universal lah. So kita akan download. Okay, dan kita ada juga URL ataupun deep link, dia panggil deep link. So kita boleh copy dan kita boleh sharekan kepada pelajar. Tetapi deep link ni dia perlukan bila kita buka, kita perlu buka di dalam telefon bimbit. Okay, so selesai. Bila kita dah buka, okay, ataupun kita dah download, sekarang kita nak share, kongsikan kod-kod ni. Okay, so kita boleh gunakan, contohnya kita boleh gunakan, kita boleh embedkan kita punya QR code ataupun zip code ini dalam kita punya bahan berbentuk printed. Okay, ni kan. Okay, contohnya dalam bentuk poster. Okay, so contohnya dalam bentuk poster, ataupun sebab dia tak perlukan